Nabi bangkit dalam keadaan muka Nabi merah macam nak marah. Sahabat suruh main doanya. Angkatlah tangan ya Rasulullah, doalah depan Kaabah ni, minta Allah tolong kita. Nabi kata, umat yang terdahulu mereka disiksa lebih teruk daripada kamu. Mereka digergaji kepalanya sehingga terbelah badan mereka. Mereka dicakar dengan penyakak besi. Ambil penyakak besi, pegang rambut ni, buh di muka, rentak turun, buh di tangan ni, tarik keluar. Habis isi dan tulang belulang mereka berpisah, kata Nabi SAW. Nabi kata, tetapi umat dahulu sebutir beras pun mereka tidak berganjak, yakni istiqamah dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Depa tak murtad, depa tak kelupuk, depa diam, depa sabar, walau depa dibunuh, gergaji, gaji sikit-sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadanil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء والغلاء ما لا يكشفه أحد غيرك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا فيما بقي من شهر رجب وبارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم آمين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Terima kasih pengacara majlis pada malam ini yang berusaha Tuan Imam Masjid Ubudiyah Mergung Al-Ustaz Kedah, pegawai-pegawai masjid, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan, tetamu-tetamu Allah yang dikasihi Allah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dalam kesibukan kehidupan kita Allah berikan ruang dan peluang kepada kita untuk sama-sama kita meneruskan kehidupan kita, sama-sama kita menggunakan saki-baki umur yang Allah bagi kepada kita. Sebelum Allah jemput kita, sama ada suka ataupun tidak, kita akan dimatikan oleh Allah. Kita memilihnya ataupun tidak, kita tetap akan dijemput pulang, bertemu dengan Allah, dan berlakulah perhitungan pada ketika itu. Jadi malam ni saya dalam pukul 5.45 tu ada seorang mesej saya. Dia kata, Ustaz, Napial Ustaz duduk di mana tu? Saya kata, duduk di rumah lagi. Dia kata, Ustaz, jalan jam, saya duduk di Baling. Saya baru habis program pukul 5.40. Hari ni kenduri selang 3 rumah 4 rumah dengan saya tu dalam kampung. Kemudian start pada pukul 1 tu, pergi semayang, balik standby, ada program dengan Politeknik Kulim, buat live dalam YouTube bersama dengan pelajar-pelajar Politeknik. Habis pukul 4.
Pukul 4, 2 minit, start mutu, keluar daripada kampung saya, pergi kampung seberang, program muslimat buat usrah mereka lah. Himpun ramai-ramai orang kot tu, lama dengan Covid tak boleh berhimpun, mereka berhimpun baca Yasin, minta main bagi tazkirah sikit, sampai pukul 5.30. Habis 5.30, dia main cucu dia seorang, suruh tahnik, lepas tu dia buat keluar lagi, dia buat keluar lagi, suruh doa apa semua, kat 20 orang kak. Dia tanya ada lagi tak? Tak ada, tak ada. Baik. Hak awal tu kita baca doa panjang. Kuih lama, kuih pendek. Hak lah kali Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun balik. Lepas tu baru nak mayang asar. 5.45 baru masuk rumah. Mandi mayang asar. Start kereta pukul 6. Lepas kat Elan tengok minyak rapat pula dah. Berhenti beratak buah minyak pula. Jadi pukul 6.30 lebih kurang tu saya ada di Pekan Parit Panjang lagi. Saya sampai dekat Tol Tanduk tu lebih kurang pukul 7.09 minit saya mesej. Jadi daripada Parit Panjang sampai situ lebih kurang 40 minit. Jangan tanya lah buat macam mana. Kan kayu kerek. Jadi malam ni Allah beri peluang kita sampai, kita nak bicara tentang Nabi SAW. Malam ni main ramai-ramai ni bukan nak dengar pasal saya, bukan nak cerita pasal ayah kita, bukan nak cerita pasal kita, nak cerita pasal Nabi. Sebab itu orang dengar cerita bab Rasulullah ni siapa pun tak jemu. Ceritalah hari-hari pasal Nabi, tak ada orang jemu. Kerana Nabi ni sebelum lahir lagi orang dah tahu kelahiran Nabi SAW. Nabi Isa dah habaq dah, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan mai seorang Nabi selepas aku namanya Ahmad, yakni Muhammad. Ahmad, orang yang banyak sangat dipuji. Muhammad, orang yang terpuji. Walaupun Nabi dicela, Nabi dimaki, tapi Nabi itu makna dia orang terpuji. Kalau kita terjemah nama Rasulullah tu dalam bahasa Melayu, kita jangan panggil Muhammad, kita panggil orang yang terpuji. Contoh ni. Jadi bila Abu Lahab dia berdiri depan Kaabah, dia habaq dekat orang-orang Mekah, dia kata, ni aku nak cerita kat hampa ni ada satu berita. Orang yang terpuji tu dia sebenarnya jahat. Orang yang terpuji tu dia bawa ajaran sesat. Orang yang terpuji tu dia ni bawa perpecahan. Orang yang terpuji dia bawa satu benda yang menyebabkan kita bergaduh. Orang yang terpuji itu dia bawa sihir. Orang yang terpuji itu jadi orang pun pelik. Dia habaq orang terpuji, lepas tu dia kata orang tu sihir. Dia habaq orang ni terpuji, lepas tu dia kata orang ni sesat. Maka Nabi pernah bersabda, Nabi kata, depa duk kata kat aku sesat dan sebagainya, tapi aku ni Muhammadah, orang yang terpuji. Sampai bila pun orang tak boleh hina Nabi. Kenapa? Nama Nabi itu Muhammad. Apa makna Muhammad? Orang yang terpuji. Bagaimana nak menghina orang yang namanya terpuji? Bagaimana nak hina Rasulullah sedangkan Nabi itu dipuji oleh Allah? Kalau orang diangkat oleh Allah, siapa tak boleh angkat dia? Guru saya pesan dekat saya. Antara guru yang pesan dekat saya, Ustaz Azhar Idrus, dia kata kat saya, jangan angkat diri kita, atok program, buat poster bagi orang kenal kita. Jangan duk hantar mesej kat masjid-masjid, saya kosong ni, jemputlah saya. Saya tengah tak ada program apa ni, jemputlah saya. Mesej kat Tok Imam pula, saya nak pergi mengajar lah di Masjid Ubudiyah tu. Saya teringin nak pergi tu, tengok orang ramai. Jemputlah saya. Ni CG saya boleh baca kitab ni, saya boleh mengajar yang ni. Dia kata jangan angkat diri kita. Walau kita angkat, orang kenal kita, akan jatuh satu hari nanti. Tapi kalau Allah yang mengangkat kita, maka tiada seorang pun yang boleh menjatuhkan kita. Tuan-tuan tengok Rasulullah SAW, macam mana diangkat darjat Nabi SAW, sampai Nabi di Isra' dan di Mi'rajkan, naik ke Sidratul Muntaha.
Orang kata naik jumpa Allah. Betul ke Nabi jumpa Allah tu? Siapa kata betul kat tangan? Siapa kata tak kat tangan? Siapa kata Nabi jumpa Allah kat situ kat tangan? Hai, tak ngaji ke? Tanya muslimat lah. Halo muslimat, dia pandai bapak ni. Betul tak Nabi naik ke Sidratul Muntaha jumpa Allah? Betul? Ya ke? Ke tak? Betul? Betul ikut. Tadi kata betul dah, kemas lah. Betul, lepas tu betul ikut. Kita duk mengaji akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah tak bertempat. Tak lagu mana Allah duduk dekat Sidratul Muntaha? Oh, sudah. Ustaz, ramai ada main abang. Nabi naik jumpa Allah, tuan-tuan. Tu dia, Nabi naik jumpa Allah. Makna waktu Nabi jumpa Allah tu, Allah bertempat. Yang kita duk mengaji, Allah itu bila makan. Allah itu wujud dan tidak bertempat. Kalau Allah bertempat, Allah itu macam makhluk. Allah itu laisa kamislihi syai'. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah di atas muka bumi ini. Tak ada. Kalau kata Allah tu maha besar, besar macam bukit, Allah bukan bukit. Allah bukan bukit. Nah, abang kata Allah tu berkuasa, bukan berkuasa macam tentera-tentera yang kuat macam tu. Jadi Allah ini tidak sama dengan makhluk yang ada atas muka bumi. Hak kita duk nampak ni, tak ada satu pun sama dengan Allah. Siapa abang? Allah yang abang. Laisa kamislihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Ta'ala atas muka bumi. Maka Allah tak bertempat. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah orang lain tu cerita lain. Kita pegang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah ni? Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika turun ayat daripada Al-Quran, turun ayat kepada Nabi, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah ila akhiril ayat. Bila turun ayat ni, Allah tunjuk dekat Abu Musa Al-Ash'ari, Nabi kata hum hadza qaum. Nabi kata nilah kaum Abu Musa Ash'ari, sahabat Nabi ni. Dia nilah bila orang dah murtad apa semua, depa ni akidah depa ni terpelihara oleh Allah. Nabi tunjuk hum hadza qaum, ni kaum ni. Maka daripada Abi Musa Al-Ash'ari lahirnya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Daripada situlah lahir ulama. Sampailah kepada kita hari ini, kita pegang dengan akidah Asy'ariyah, iaitu daripada apa yang Nabi ajar, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang Nabi buat, apa yang sahabat buat, yang tu. Lepas tu kita di Kedah, kita ikut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baru tahu malam ni pak, susu galuh tu. Sik bek mai, nak mati upah hari dah. Kubur pun bek ho duk kira nak korek dah. Lepas tu kita berani abang, akidah kita ni akidah yang betul. Sebab apa? Kita ikut sahabat Nabi yang Nabi ajar. Kita ikut akidah yang Nabi sendiri abang. Maka dalam akidah yang kita duk mengaji ni, Allah tak bertempat. Bila Allah tidak bertempat, Allah bawa Nabi berjalan sampai ke langit. Kenapa dinaikkan ke atas? Karena lagi atas lagi mulia, lagi atas lagi mulia, lagi atas lagi mulia. Kenapa naik sampai ke Baitul Ma'mur? Malaikat Jibril pun tak boleh sampai. Itu adalah tempat paling mulia kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang lain tak pernah sampai, Nabi boleh sampai. Itu tempat mulia. Contoh, bukan semua orang boleh masuk dalam Kaabah. Saya biasa masuk dalam Kaabah. Haji Ismail tu Kaabah ha? Tuan duk sedih apa? Maklum pergi Mekah tak boleh masuk. Apa tak apa, jadi Perdana Menteri boleh masuk. Ha? Daripada Perdana Menteri kita hak dulu lagi memang ada peluang masuk dalam Kaabah. Betul tak? Perdana Menteri negara lain pun macam tu, boleh masuk dalam Kaabah. Kita pakai doa ustaz. Saya ada peluang insya-Allah. Pintu tu akan terbuka untuk saya. Sebab saya ni antara calon Perdana Menteri pilihan raya ke-15. Ni dengan cara lagu ni perasaan menang lah perasaan. Orang tanya apa siapa nak jadi Perdana Menteri, nak masuk dalam Kaabah lah. Lepas tu tak jawatan balik.
Maka tempat yang mulia bukan semua orang boleh masuk. Maka Nabi tempat dia sangat tinggi, darjatnya tinggi, Allah bawa sampai ke Sidratul Muntaha. Saya tanya guru saya, habis tu kalau Nabi tak jumpa Allah, Nabi naik buat apa Ustaz? Nabi diperlihatkan Allah pada ketika itu. Melihat dan Allah ada situ tak sama. Maka Nabi dapat syariat, Nabi doa di situ. Tempat yang paling mustajab dalam dunia ni kat mana? Multazam. Paling baik. Nak doa pun tak khusyuk dah. Tengah duk doa lagi muslimat tolak kita. Tengah-tengah duk doa muslimat main rodong kita depan Kaabah. Muslimat dia bukan kira banyak hak pi tu bodoh, minta maaf. Dia pun rakam dah malam ni. Kita memang jenis tu cakap ikut dan tu mak saya pesan. Hang kontrol-kontrol sikit. Saya kata mak cek tak reti nak kontrol. Mak saya cikgu, ayah saya cikgu. Dua-dua ada lagi alhamdulillah. Ayah dah 70 dah tahun ni. Ayah saya cikgu bahasa Inggeris. Dia dapat peluang belajar di Perancis dulu. Jadi ayah saya ni dia tak cakap banyak. Sekali-sekala dia bercakap makan dalam juga. Saya pernah tukar cover motor saya tu. Zaman 3 dan 3 tempat. Lesen tak ada lagi, nak pijuh tak boleh, duduk belek motor kan. Tu ada jalan Putra ni, kalau straight ni sampai dalam simpang KFC tu kan, ambil belah kiri jalan nak mai ke Sukamanati balik tu, ambil kiri belah kanan tu ada satu store motor tu. Tu antara tempat spare part hak saya duk main ambil tu. Barang murah, barang racing dia murah. Orang lu tak tahu lah tempat tu. Budak-budak muda sebut kedai tu dia tahu. Harga dia murah sikit dan barang dia elok. Kalau di Sungai Petani tu kat Tamaria, kat Payanahu, jalan Payanahu tu antara. Esok tu pergi cari. Saja cerita kenangan dulu ni. Tukarlah stiker motor. Abah saya mai tengok dia tak kata apa. Kita duk kikih dia tak kata apa. Elok kita buka stiker baru, kita spray ayak apa? Ayak sempo ke ayak sabun tu. Basahkan bodi motor, baru duk letak, duk setting elok, baru nak lap bagi kering, nak bagi lekat. Tak dia main tegur. Hang tukar stiker ni minyak jadi jimat ke? Berhenti terus, sebelah aja bu, sebelah lagi tak bu. Simpan terus. Sekali dia bawa keluar buah tu, kita menyanak. Dia tak marah, dia tak kata hang ni baziak lah apa semua, dia main buah tu. Hang tukar stiker ni boleh jimat motor, minyak boleh jimat ke? Kita kena ayat tu langut tengok dia 2 kali tu. Tak tahu kat Abah. Oh, kalau jimat sampai pergi kat kereta Abah kali. Senyap. Berhenti bubuh sebelah. Mak duk pesan hang ngajak jangan duk ni sangat. Minta maaf mak, cik tak dengar cakap abang ni. Terlepas cakap. Dah bodoh tu memang ada dalam kamus. Dan muslimat memang bodoh sungguh pun. Orang duk habaq dah, jangan duk himpit dengan jantan depan Kaabah. Dia tak kira. Maklum tak kira, maklum bayar 8,000, maklum nak kucup ajar rasuat juga, tak kira. Tak boleh maklum, kucup tu sunnah. Maklum pergi duk peluk jantan depan Kaabah tu hukum dia haram. Kira apa? Maklum kan kenal depa. Tu kau dia pergi dia selok telekung dia, kadang-kadang hak cabut telekung pun dah. Keluar rambut ni depan Kaabah, kucup hajar aswad, berpeluk habis dengan orang Afrika, orang Indonesia, orang Malaysia, habis duk tang tu. Keluar-keluar, alhamdulillah boleh kucup juga. Baru cari telekung pakai balik depan Kaabah. Bodoh orang panggil ni. Rugi amalan kita rugi. Duduk di Meregung tak dedah aurat, duduk di Kedah tak dedah aurat, keluar rumah tak dedah aurat, pi Mekah dia telanjang buka tudung dia depan Kaabah, tempat doa mustajab dalam Masjidil Haram. Bodoh ke pandai? Kuat sikit, bodoh ke pandai? Tak wani kata, bodoh lah. Tak pernah tunjuk rambut dekat orang, tak pernah buka kepala dekat orang, tiba-tiba pergi buka depan Kaabah. Ni, pi haji tahun ni dapat pi haji, jangan dia buat lok-lak macam tu orang Kedah. Tak payah pergi duk kucup lah hajar aswad tu. Kalau orang lelaki pi, kalau orang perempuan tak payah. Sunat sahaja, tak wajib. Faham? Buatlah jari-jari. Jadi ya. Gagah pergi kat awak. Maka Al-Isra' wal Mi'raj ni Nabi diperjalankan oleh Allah dalam peristiwa yang agung. Nabi dinaikkan ke tempat yang mulia, ke Sidratul Muntaha. Nabi naik sampai langit yang ke-7, sampai ke
Baitul Ma'mur. Nabi melihat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam duduk atas kursi mah, menyandang dekat Baitul Ma'mur. Malaikat duk tawaf Baitul Ma'mur tu. Baitul Ma'mur ni di mana? Betul-betul Kaabah di atas. Malaikat duk tawaf. Nabi boleh sampai tang tu, kita tak boleh pi. Beli tiket roket nak naik sampai atas pun tak boleh pi, tak sampai. Bukan semua orang boleh naik ke langit. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang syirikkan Allah, mereka tidak akan dibuka pintu langit kepada mereka. La tufattahu lahum abwabus sama. Allah Ta'ala takkan buka pintu langit kepada orang-orang yang menolak ajaran Allah Ta'ala. Dia main-main dengan hukum Allah, dia hina hukum Allah, dia pelekeh agama Allah, dia tolak Rasulullah. Dia ni Allah kata la tufattahu lahum abwabus sama. Tidak akan dibuka kepada mereka pintu langit. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sehingga unta boleh masuk dalam lubang jarum. Ambil unta seekor, ambil jarum sebatang, sumbat unta tu dalam lubang jarum. Kalau lepas, baru dibuka pintu langit dekat mereka. Maknanya orang jahat atas dunia ni, Allah takkan buka pintu langit, pintu rahmat, perjalanannya ke tempat yang baik, ke dalam syurga, kerana dia dahulu di dunia jahat. Bagi jarum sebatang, ambil unta sumbat. Kalau lepas, tak lepas, buatlah guna pun, memang tak lepas. Lubang jarum besar mana kan? Ya. Lubang jarum kan besar mana? Habis hak besar pun, hak jik seluar jin tu paling besar jarum dia. Jarum jik kasut tak ada lubang, dia ada cakok ya. Dia tak? Saya tahu, saya dah jadi tukang jik 19 tahun. Saya ada sijil dalam bidang jahitan. Bukan takat mengaji bidang agama aja ada sijil. Orang kata orang mengaji agama ni duk jual agama. Nah, saya belajar kalingan menjahit tahun 2003 lah 2021. Nah, dekat 18 tahun nak. Awak nampak macam dia kata tak lembut pun. Awak asal jadi tukang jik kena lembut. Saya di tukang jik ya. Kita tahun ni ada buka butik. Jadi baju kita tu, baju Melayu kita, dah ada, aku bukan lagu tu. Kita bukan lagu tu. Kita lumrah, kita lagu lain. Kita ini tak lembut punya. Alhamdulillah, tu Allah bagi nikmat, Allah bagi ilmu. Pergi mengaji. Rupanya orang agama pun boleh mengaji kemahiran, orang mengaji kemahiran pun boleh mengaji agama. Islam tu tak boleh dipisahkan sebenarnya dalam hidup kita. Asal mengaji kemahirannya tak mau sembahyang. Kan? Asal mengaji agamanya kemahiran tak erti. Tak boleh tak? Perlu digabungkan. Kalau orang mengaji kemahiran, dia kena belajar agama. Pasal saya boleh buat. Dia tahu, Ustaz, saya bukan mengaji agama, saya tak boleh baca Quran. Mana boleh? Agama bukan pilihan. Agama ini adalah paksaan daripada Allah Ta'ala. Memang kita kena paksa. Kita ni hamba Allah, bukan anak Allah, bukan adik-beradik Allah. Kita ni hamba. Masjid ubudiyah, masjid hamba. Ya. Kita ni hamba Allah. Bila hamba ikut suka, Allah nak suruh buat apa? Semayang berapa rakaat, puasa berapa hari, zakat banyak mana, sedekah banyak mana, haji syariat dia macam mana, kena tawaf tengah panas. Tawaf tengah panas, syariat dia kata bila ihram orang lelaki kena pakai ihram dua lai, atas dengan bawah. Dalam semua tak ada. Bila mutawif bawa jemaah haji dan umrah pergi Mekah, dia kena habaq. Datuk ke, raja ke, ustaz ke, tok guru ke yang ada dalam rombongannya, dia kena habaq. Tuan-tuan, datuk-datuk, datin-datin, datin jangan, silap, tarik balik. Sekali datin pelondeh kat atas bah tu mampu aku. Datuk-datuk, tuan-tuan, ayah-ayah, abang-abang, kita akan melepasi miqat dan kita akan mulakan niat ihram untuk menunaikan haji dan umrah pada tahun 1442, pada tahun ini. Jadi pastikan pakaian ibu-ibu, pakaian ayah-ayah semua tiada yang berjahit. Lepas tu datuk tu kata, saya datuk, saya tak mau bang. Datuk tak datuk, pelokoh bang juga, tak mau bang bayar dam, begitu kan? Dia kena ikut. Nampak tak? Ini syariat. Saya orang tua daripada ustaz tu, saya tak mau dengar cakap dia. Tak boleh.
Kita dipaksa oleh Allah untuk ikut syariat. Dan walau dipaksa, benda tu baik. Ada ke orang mati sebab semayang? Doktor kata ni pakcik ni kuat sangat semayang, lepas tu sakit jantung. Pernah dengar? Ada orang amalkan syariat, dia kena penyakit. Pakcik ni puasa Ramadan ni yang jadi gastrik, perut memulah-mulah ni. Ada? Sabit lain tu, bukan sabit puasa. Pakcik kena kecil manis ni pasal pakcik rajin semayang subuh di masjid. Boleh jadi juga pas semayang subuh dia kena roti canai dengan teh tarik. Tapi bukan sebab semayang subuh, sebab dia makan benda manis. Tak ada dalam syariat ni orang yang buat dia rosak badan dia. Meniaga untung 1 juta, bayar zakat 2.5% daripada 1 juta. Bila keluar saja zakat jadi miskin. Keluar zakat miskin, keluar zakat miskin. Tak ada, lagi keluar lagi banyak, lagi keluar lagi banyak. Tu peti besi ada tepi makcik tu. Ingat saja-saja beli sampai 4,000. Ingat habuan tak Yasin tu saja. Buh duit dalam tu. Tu belakang kita tu 4,000 lagi. Ingat senang, beli hak murah depa boleh angkat. Beli hak sekali dengan tukang beli tak boleh angkat. Metak dalam masjid. Orang yang masukkan duit, dia tak pernah pun jadi papa ke dana. Karena syariat Allah ini tidak ada mudarat pada badan kita. Tak ada. Kita pergi haji panas-panas tu tawaf. Ada ke orang tawaf balik-balik doktor kata pasal pergi Mekah jadi begini? Tak. Bukan pasal tawaf, kaki pecah, bukan tawaf dalam Masjidil Haram, tawaf kidai, jumpa abang Bangla. Haji, masya-Allah, Malaysia boleh. Hak saya pergi bulan 2 tahun lepas sebelum Covid tu. Masuk saya dalam kedai depan masjid, belakang Masjid Nabi tu. Malaysia, malu apa bosku? Hui. Dia boleh tahu. Saya pun tanya hang duk mana? Lu start lah. Tak ada, kita sini, kita Madinah ini orang. Dia boleh tahu siapa menang, siapa kalah, siapa naik, siapa jatuh, apa trademark Perdana Menteri, apa trademark kerajaan. Kita pun tak tahu Bangla punya Perdana Menteri nama apa. Siapa tahu kat tangan? Kalau tahu sahih dia Bangla. Ada? Tuan Imam tak? Tuan Imam tak tahu. Laki ke perempuan pun kita tak tahu Perdana Menteri dah. Punya tak ambil tahu. Tapi orang yang berniaga di kota Madinah ni, dia ambil berat tentang customer yang nak mai kat dia. Dia hafal sikit je. Macam saya pergi Mesir, depan Masjid Hussein tu ada satu budak muda, dia duduk tolak jual baju tu. Dia nampak saya, dia kata, Malaysia, Masya Allah, ana gila babi. Kata, siapa duduk pergi hajak hang lagu ni? Saya kata, wallah akhi, hada kalam qabih, wallah hada mujahid. Kita tak bisa pergi Mesir, kita mengaji di Syria. Ada peluang orang pergi, saya pergi ke Mesir kerana isteri kepada guru yang mengajar di ma'had kami kemalangan dengan waris depan ma'had, mati. Jadi syekh ni dia ada PhD dalam bidang bahasa Arab, orang Mesir. Berpisah dengan keluarga 2 tahun. Mai cari rezeki di tanah air kita ni. Duduk di ma'had kami. Bawa isteri dia mai. Baru mai 3 minggu, bawa anak-anak 3 minggu mai. Isteri kemalangan dengan waris. Dia dengan dia sekali ya, meninggal dunia atas ambulan. Tak dan sampai hospital, meninggal. Bini dia bangkit duduk. Ustazah tu kata apa? Ustazah Ilham rahmatullahi alaiha, dia kata, ambi moods. Dia kata kat suami dia, wallah ambi moods, aku nak mati dah ni. Suami dia kata, quli la ilaha illallah. Dia pun sebut dalam ambulan tu, la ilaha illallah. Tangan dia jatuh. Habis dekat dengan Maidin, Sungai Petani tu. Mengucap la ilaha illallah, mati. Yang waris tu cacat kekal sampai hari ni, 2 tahun dah. Cacat kekal, patah tulang ni, kaki tangan bau, patah habis dekat 13 tempat patah. Waris. Jadi nak tanam di Kuala Ketir, takut anak-anak ni teriak lah apa semua ni, lah kali buat keputusan buat balik mayat ke Mesir. Bila nak buat balik mayat ke Mesir, saya kena pergi.
Tapi musafir kali ni teruk. Pasal apa? Bawa balik mayat dalam keadaan anak-anak dia 4 orang. Hak paling kecil 4 tahun, yang paling besar 8-10 tahun. Tak tahu kata mak mati. Perjalanan nak pergi ke Mesir tu berapa jam? Tanya manjang. Pergi ambil mayat di hospital ni, anak duduk di lobi hospital. Lepas tu anak tu bila kami dah ambil mayat, van mayat dah jalan dah ke Kuala Lumpur, kami ambil dekat lobi, dia pun menaik-naik, dia tengok bawah katil. Ustaz, Fin mama? Mama Fin? Mak mana? Saya abang. Syekh pun kata kat saya, hang saking hang muhung lah kot mana pun, aku dah sehari lebih dah, anak aku duk tanya, aku tak tahu nak habaq, hang pandai-pandai hang muhung. Saya pun habaq, mak hang accident, kaki dia patah. Jadi dia tak boleh naik van, dia kena baring, doktor masukkan ubat. Jadi mak naik van lain, dia kena tidur. Sekejap di Mesir kita jumpa. Kita ni teriak ni, pasal apa? Pasal duk muhung budak-budak ni. Sampai dekat airport Mesir, keranda keluar. Anak-anak tengok saya, Ustaz, Feno mama Is'al baba, tanya mak, tanya ayah. Penik cerita dengan ayah dia. Ayah dia apa? Kita ni mai daripada Allah, akan balik pada Allah. Sebenarnya macam Ustaz Abang tadi, mak apa duk baring makan ubat apa semua, bila naik kapal terbang ubat habis, mak pun meninggal. Jadi anak-anak ni lari main peluk saya. Bila sampai di kampung dia di Manufiyah tu, daripada ada jalan tar sampai tak ada jalan tar, sampai jumpa selorong, sampai kampung tak ada tar apa semua ni. Lepas tu sampai saja dalam kampung tu, orang kampung ni beratok dekat 2 km sambut jenazah. Subhanallah. Tu orang alim mati, orang baik mati, orang soleh mati. Macam tu lah. Tu pengalaman pergi Mesir. Jadi bila selesai dah simpan jenazah, saya balik mai duduk Kahirah. Anak murid ramai di situ, pelajar kita. Bawa berjalan, jalan-jalan jumpa Arab tu. Anak gila babi. Kata, "Hei, jangan, benda ni tak elok." Dia marah saya. Saya kata, "Wallahi hai kalimah mutayyibi." Kita cakap Syria, tak dia cakap Mesir. "Wallah kalimah hadihi kalimah qabiha. Aqul laka hadhihi al-kalimah qabiha." Ni tak elok. Ni bahasa Arab Fusha. Kita apa habaq? Dia duk tak faham. "La akhi hadha jayyid." "Wallah mu jayyid." "Bi'illak wallah mu jayyid." Dia tak percaya, dia marah saya. Saya dia habaq kat kawan saya lagi. Gila babi. Gamaknya siapa pergi duk habaq? Mungkin maknanya dalam bahasa Melayu ni yang tu maknanya aku orang hebat, orang handsome ke apa kan. Siapalah duk pi. Siang dia. Kita perbetul pun dia marah kita. Lantak pergi hang. So orang Melayu lelih hang dia habaq lagi. Maka Nabi melalui perjalanan yang hebat kerana ujian yang hebat. Ujian yang hebat Allah bagi dekat Nabi SAW. Nabi kehilangan isteri. Ni pakcik-pakcik ni nampak je macam tak sayang isteri pasal tua. Cemuih lah. Wiri panjang. Balik pun maklum tua. Balik-balik makasih ke? Makan dah ha, bang lambat sangat. Keluar tengah malam pergi mengai puyuh pula. Bini kau duduk tidur. Bini lah ni main WhatsApp, laki-laki tak main WhatsApp. Banyak orang tua-tua saya tengok, ayah-ayah tak ada WhatsApp, mak ni. Betul tak? Siapa yang ayah-ayah dalam masjid ni tak ada WhatsApp kat tangan? Ada belakang. Oh, mak-mak ni macam-macam ni, tengah malam ni share macam-macam. Share hak kata kat menantu lah, share hak kata kat anak lah, macam-macam. Siang kat menantu dia baca, siang kat anak dia baca. Mak ni share macam-macam. Anak lelaki yang baik yang mengutamakan maknya. Antara anak yang soleh ni dia tak duk joh pada mak dia. No, anak duk di Kuala Lumpur, mak duk di Lostak, share benda tu. Takkan anak nak berhenti kerja, main duk di kampung kerja duk tangkap puyuh hari-hari ya. Kawan duk kerja elok-elok di sana. Mak share lagu tu. Lepas tu balik duk habaq. Anak jiran tu hari-hari balik. Anak mak kau setahun sekali mu balik. Buat gitu. Anak pun jadi tersepit dia tu. Sial kat anak kita. Janganlah buat macam tu kat mereka. Nak buat lagu mana rezeki mereka di sana. Nanti kita jumpa dalam syurga balik. Faham? Jangan bagi anak-anak tersepit. Ada menantu kaya, ada menantu tak kaya. Ada anak kita kaya, ada anak yang tak kaya. Railah anak sebaik-baiknya.
i'dilu baina auladikum, berlaku adillah dengan anak-anak kamu. Kalau anak yang kaya balik, nah dia buat macam-macam. Ikan bong lah, ikan tengah lah, order macam-macam ikan dia masak. Tapi kalau anak hak miskin balik, dia suruh hampirlah mengai bapa luk lu sebelum balik rumah mak. Anak tu pula kena pergi mengai boleh balik rumah mak dia. Hang balik apa habis berah aku ya. Depa tu balik bagi kat macam-macam. Tu dia. Ini berlaku dalam masyarakat kita. Maka Nabi ni darjatnya mulia, Allah muliakan Nabi, dan ujian Nabi itu hebat. Antaranya Nabi kehilangan isteri yang banyak menolong Nabi dalam dakwah Nabi. Sayyidah Khadijah, dia tolong Nabi sungguh-sungguh banyak. Orang maki Nabi, orang kata kat Nabi, dia pertahankan Nabi. Orang tak bagi harta dekat Nabi, dia habiskan hartanya untuk Nabi. Ni Sayyidah Khadijah, bila dia tak ada, Nabi agak terkesan sikit. Tapi ulama kata, antaranya almarhum Asy-Syahid Dr. Said Ramadan Al-Buti, pernah duduk dalam majlis dia, wala tak apa nak faham dia mengajar. Bahasa dia tinggi. 5 tahun mengaji tu ingat tak faham semua. Dan dia dibunuh dalam masjid kami duduk mengaji dengan dia di Syria tu. 3-4 tahun yang lalu beliau telah dibunuh. Dibom masjidnya. Jadi dia pernah sebut dalam kitabnya bahawa Nabi itu bukanlah sedih. Tahun sedih itu bukan kerana kematian Abu Talib, bukan kerana kewafatan Sayyidah Khadijah, tapi kerana Islam makin hari makin sempit. Bercakap bab Islam kena bunuh, sahabat kena seksa, Sayyidah Sumayyah dibunuh, Sayyidina Ammar bin Yasir diseksa, ayah dia Yasir dibunuh, Sayyidina Khabbab bin Arad dibakar hidup-hidup. Sampai Nabi duduk baring dekat lindungan Kaabah tu, bila matahari turun, Kaabah tu ada teduh sikit. Nabi duduk baring, berbantalkan baju Nabi dan lengan Nabi tu. Tiba-tiba mai Sayyidina Khabbab bin Arad. Dia kata, ya Rasulullah, tak belum sampai masakah lagi Tuan doakan kepada Allah? Ni teruk ni, saya kena bakar di belakang. Sayyidina Khabbab kena bakar macam ni, salai, api duduk di bawah, habis isi-isi dia di belakang ni. Bukan bakar atas api tu, salai dia. Sakit salai. Lembu pun kalau salai sehari, kecut ayak-ayak dia tau. Ni kena salai. Dia pergi mengadu kat Nabi, ya Rasulullah, ni tengok ni. Nabi kata apa kat dia? Muka Nabi terus berubah jadi merah. Kerana Nabi ni kulitnya putih kemerah-merahan. Kita nak merah apa? Macam saya ni duk gelap begitu, nak merah mai tak mana? Tak ada muka merah. Lepas tu ustaz suat tu muka merah. Tak ada merah. Kuih gelap ada. Kita orang Melayu nak putih tak mana kan? Nabi ni memang putih dan cantik putihnya. Nabi bangkit dalam keadaan muka Nabi merah macam nak marah. Sahabat suruh main doa je. Angkatlah tangan ya Rasulullah, doalah depan Kaabah ni, minta Allah tolong kita. Nabi kata, umat yang terdahulu mereka disiksa lebih teruk daripada kamu. Mereka digergaji kepalanya sehingga terbelah badan mereka. Mereka dicakar dengan penyakak besi. Ambil penyakak besi, pegang rambut ni, buh di muka, rentak turun, buh di tangan ni, tarik keluar. Habis isi dan tulang belulang mereka berpisah, kata Nabi SAW. Nabi kata, tetapi umat dahulu sebutir beras pun mereka tidak berganjak, yakni istiqamah dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Depa tak murtad, depa tak kelupuk, depa diam, depa sabar, walau depa dibunuh, gergaji, gaji sikit-sikit. Darah duk keluar tak mati lagi. Hampir tanah. Otak terbuka habis. Belah kakak-kakak. Tu umat sebelum daripada Nabi SAW. Dahsyat ada ujian yang umat Nabi kena. Allahu Akbar. Maka berlakunya Isra' dan Mi'raj ni antara sebabnya. Allah nak habaq dekat Nabi, kata Allah ni bersama dengan Nabi dalam perjuangan Nabi. Orang buat baik ni memang dia akan dibenci oleh orang. Nabi contohnya orang baik, Nabi jahat ke? Kenapa Abu Jahal lawan Nabi? Kenapa Abu Lahab lawan Nabi? Kerana Nabi bawa satu agama yang mengganggu kehidupan orang. Dari segi apa? Dari segi nafsu. Nabi tak bagi berzina, tak bagi minum arak, Nabi tak bagi mencuri, Nabi tak bagi bunuh anak perempuan, Nabi tak bagi tidur dengan bini orang ikut dan.
Nabi tak bagi. Nabi suruh bayar zakat, Nabi suruh semayang, suruh tutup aurat. Depa tak mau tutup aurat. Ni musim-musim kenduri ni hari ni berapa banyak kenduri. Tengok al-ustaz ni macam tak PKP dah, orang berenyuk main mana tak. Ni belum buka sepadan lagi. Pasal naik pula lepas ni Naya. Kepung pula sebelum bulan 4 ni. Tarawih di rumah pula. Tarawih di rumah, Pak Long jadi imam lagi. Habis-habis waladhalin senyap. Allahu Akbar. Mak Long kata 20 rakaat dah mayang tu, Pak Long hang tak bunyi apa. Kita pun habaq lah pergi telefon dia ni, Mak Long duk mengadu ke ni, Pak Long baca lah surah pendek-pendek. Boleh Ustaz, bukan tak boleh. Saya qiraat pun saya boleh baca. Saja tak mau baca. Kemah. Boleh baca qiraat. Malam kedua habis waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Aba ba aba tabata babata tataba tasa ba tasasa. Allahu Akbar. Bini dia kata, Ustaz, dia baca bunyi dah tapi saya tak faham. Bunyi dah. Dan cuba tanya dia Mak Long. Aku malas nak telefon dia 2 kali. Tok Imam pun letih lah nak melayan orang. Hikit Tok Imam, hikit Tok Imam, hikit Tok Imam. Kadang main duk mengadu, Ustaz, bini saya buat bunyi apa? Awak ingat bini Tok Imam tak terima majuk? Majuk apa tu juga? Tak larang dengar. Tapi dah orang mengadu, Tok Imam dengar. Ya. Dan ni Mak Long ambil gambar, hantar kat saya. Dia semayang macam mana. Saya pun panggil dia, tengok, sesat ni aku ni. Pak Long baca apa tu, tarawih tu? Qiraat Ustaz. Mengaji tahu lah. Dia main buku qiraati. Pak Long ni qiraati, bukan qiraat. Qiraat itu bacaan lorat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi. Ada lorat Quran yang dibaca. Hak kita baca ni, duk baca selalu tadi qiraat yang lain. Ada qiraat yang lain lagi. Saya pun tak pandai. Serah pada ahli dia lah. Nak sebut ayat-ayat bacaan tu saya tak pandai, takut salah baca. Tapi Pak Long ni dia pergi hantam qiraati, dia kata qiraat. Kita dengar pun cerin. Pak Long ni Jumaat pun jarang main. Boleh baca qiraat, kira kemahal. Pokoknya balas qiraati. Sial Mak Long pun tak kata apa. Jenis bodoh pula, tak tahu apa. Ikut. Pak Long mayang isyak sampai 5 rakaat, tak kata apa. Saya kata, awak tak tegur? Taat suami Ustaz. Agak-agak lah makcik, taat suami pun sampai 5 rakaat. Mujur 5 semalam, kadang-kadang 8. Taat tu berpada-pada. Pada barang yang baik taat, barang yang tak betul tegur. Tak boleh lah Ustaz tegur suami nanti berdosa. Dah. Sayyidah Asiyah, dia menegur kerajaan suaminya Fir'aun laknatullah. Dia tegur suami dia. Isteri Fir'aun berjaya menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam daripada dibunuh. Ni orang perempuan ni power. Tuan-tuan sembang, Tok Imam, dengan orang rumah ni takut tak? Tanya Tok Imam dulu. Kalau Tok Imam tak takut, anak Korea lain kemah lah. Tapi kalau Tok Imam takut, jam. Tok Imam takut bini tak? Dah. Ustazah tak main. Jawab ke tu kemah? Dah. Tapi dia tengok live malam ni Ustaz. Tengok live. Fir'aun dia tak takut bini dia. Dia tak takut. Dia arahkan tentera dia tangkap semua kanak-kanak lelaki, bunuh. Kerana ahli sihir dia abang akan datang, anak muda yang akan meruntuhkan kerajaan dia. Dia takut dah. Bila dia takut, dia buat ke mana? Dia bunuh semua. Tiba-tiba isteri dia buat balik Nabi Musa AS dalam peti. Buat main tunjukkan Fir'aun. Fir'aun tengok-tengok lelaki, tarik janggut dia pula. Lain macam kan? Isteri dia kata, abang. Bahaya. Kalau sebut abang gitu, air sinar pun rapat habis tu. Abang, boleh lah bang. Fir'aun ni hak yang misal dia panjang tu, terus bengkok macam bekho parking. Bekho ni masa dia jalan di jalan raya ni, dia angkat lagu ni. Tu misal dia tu.
Hak cakap belakang tu angkat tinggi ke tu. Oh, kemah. Di atas jalan raya. Dan dia parking sekejap, dia parking ke tu. Duk hengguk, ya. Tu. Firaun ni dengar misi kata, abang, bengkok tu. Ya yang. Abang janganlah bunuh baby ni bang. Seorang je yang lain abang nak bunuh lah bang. Abang ni okeylah, abang tak bunuh yang ni. Hak tak bunuh tulah runtuhkan kerajaan dia. Perempuan ni dia ada power boleh mengubah seorang lelaki. Jangan buat main. Sebab tu nak menikah dia kena tengok dulu. Dia boleh ubah suami dia jadi kufur. Tapi dalam masa yang sama Allah tunjuk juga bagaimana dua orang suami yang tidak ikut kekufuran isterinya, iaitu Nabi Nuh alaihi salam dan Nabi Lut alaihi salam. Dua orang Nabi Allah ni tak ikut isterinya, walau isteri duk pujuk, abang tinggal lah abang, tak ikut. Tentu kemah balik. Maka Nabi SAW sedih kerana dakwah itu makin sempit. Siksaan makin tingkat, ditingkatkan kerana apa? Kerana Sayyidah Khadijah dah tak ada. Dulu orang Mekah duk pinjam duit dekat Sayyidah Khadijah duk berniaga. Nak berniaga expo, duit tak ada, pinjam duit Sayyidah Khadijah. Bila Sayyidah Khadijah tak ada, baru berani maki suami Sayyidah Khadijah. Nak maki masa dia hidup, esok dia tak bagi duit. Diam. Diam. Bila dah tak ada, kita tai tah bala Muhammad pun tak apa. Kalau apa bini dia tak ada dah, tahun ni memang tak pinjam duit ke dia. Abu Talib pula orang kerajaan, tapi dia bela Nabi, dia tak bela kerajaan. Sebab dia tahu agama yang anak menakan dia bawa ni agama yang betul. Cuma Abu Talib ni Allah tak pilih dia dapat hidayah. Dia tahu, sebab tu dia jaga Nabi betul-betul. Maka Nabi bila makin sempit, Allah bawa Nabi naik ke langit. Agak-agak kita lah kalau orang Mekah nak bunuh kita, orang Mekah keluar arahan nak bunuh kita, lepas tu polis bawa kita pi jumpa ketua polis. Kita nak minta apa kat ketua polis? Ni orang keliling rumah kita nak bunuh kita, kepung ni. Pi jumpa ketua polis Kedah. Ketua polis Kedah kata apa? Tak apa cik balik, cik selawat 8 kali insya-Allah. Ya? Cik selawat 8 kali insya-Allah. Depa tak boleh buat apa. Nabi naik sampai ke langit, ke Sidratul Muntaha, tempat yang mulia. Nabi doanya mustajab. Nabi buat balik apa? Sembahyang 5 waktu. Bawa balik semayang. Ni kita duduk semayang ni, ini adalah daripada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Malaikat Jibril alaihi salam ajak Nabi salat waktu zuhur depan Kaabah. Nabi kata dekat sahabat, "Sallu kama raaitumuni usalli." Kamu kena semayang macam aku semayang. Kena semayang macam aku semayang. Kita duduk semayang hari ni, tok guru kita ajak, tok guru kita tengok, tok guru mereka tengok, guru mereka sampai mana? Sampai kepada Nabi SAW. Bila nak semayang kena ada imam, nak semayang kena ada wudu. Tok imam dia kena ada kejujuran. Kita bukan tahu dia ada wudu tak ada wudu. Tok imam semayang, belakang dia ada raja, ada pemimpin. Dia duk berebut nak jadi imam masa sultan mai. Contoh bagi saya mayang kan sadar nak mayang. Tengah-tengah mayang dia kentut. Adakah dia nak keluar daripada semayang? Dia keluar rugi belakang aku orang besar. Siap-siap dengan jadi imam ni dapat jawatan, dapat pangkat, dapat gelaran. Takkan aku nak keluar. Semayang juga. Maka imam kena ada kejujuran. Kita bukan tahu imam maghrib tadi. Kita bukan tahu dia ada wudu tak ada wudu. Dia ya tahu siapa imam maghrib ni. Kalau kita tanya dia kata ada, tapi dia ya tahu dia ada wudu tak ada wudu. Masa dia ambil wudu tu dia berjalan mai, adakah dia terkentut, adakah dia ambil wudu sempurna, adakah terbatal wudunya, hanya imam saja tahu keadaan diri dia. Kita tak tahu. Betul tak? Maka syarat jadi imam kena jujur.
Jangan duk kira dia sampai masjid, dia tengok, ui tok imam nak naik, tak kira hari ni aku nak naik. Dia tak ada ambil wuduk lagi, dia pederah naik. Allahu akbar. Dia semayang, teriak satu mergong ni. Kalah bacaan tok imam. Tukar keluar orang duk puji dah, masya-Allah, sedapnya suara, masya-Allah. Tak tu tara tak ambil wuduk, kalau aku ambil wuduk lagi ke mai? Orang senang dia buat lagu tu. Dia ingat semayang ni macam bawa kapal terbang. Lagi payah daripada bawa kapal terbang semayang ni. Syarat wajib bawa kapal terbang bukan kena ada wuduk, tapi syarat nak bawa jemaah salat dia mesti ada wuduk. Imam pula bacaan ni, imam ni pemimpin, bacaan dia kena baik. Orang jadi pemimpin masyarakat, perangainya kena baik, akhlaknya kena baik, tak ada terpalit dengan kes-kes rasuah, kes kezaliman, kes khianat, kes bunuh, kes yang merosakkan imej dia. Tak boleh. Nampak? Maka imam nak jadi imam ni dia kena bersih. Apa imam nak naik jadi imam? Dia pun ada skandal dengan bini orang, nak jadi imam lagu mana? Imam pun bini macam Arab lagi. Apa dengan tudung tak pakai? Macam anak saya. Memang saya tak pergi ke tudung anak saya. Orang kata apa ustaz anak tak pakai tudung? Anak saya hak sulung tu umur 15. Memang saya tak pergi ke tudung. Laki nak pergi pakai apa? Dia kata ustaz tu teruk mengajak mengata anak dia seorang tak pakai tudung. Memanglah anak jantan semua. Anak saya 15 tahun dah, tingkatan 3. Tak boleh pakai tudung. Memanglah jantan pakai tudung, aku sepak awal lagi. Jadi imam kena ada kejujuran. Bacaan kena betul. Fatihah kena betul. Payah tak sedap tak apa lagi. Bacaan tu kena betul. Tak sedap tak apa. Kalau syarat baca Quran kena sedap, jenuh kita. Kita hadu Kedah ni nak betul terang mana sangat. Nunggu makcik-makcik duk telefon dan radio Kedah. Kadang duk telefon radio Pulau Pinang, Mutiara FM, tengah-tengah hari. Pak Long duk lena, dia duk main telefon. Ni makcik Leha duk mergong. Ya ke? Ha, makcik ni nama Leha tapi orang panggil kat kampung panggil Leh. Makcik ni laki ke perempuan? Laki, perempuan lah. Tapi orang panggil Leh tu makcik sebab makcik ni kuat. Oh, panggil Leh pula dah. Ya, aku abang Leh, banyak kat Leh. Makcik nak baca ustaz ya? Silakan. Kadang ustaz apa Azli Ismail kan, dia duduk main kat masjid ni kan. Tadi duduk sembang telefon dengan dia sambil dia buat kereta tu, pakai earphone duduk cakap dengan dia. Dia baru habis Viva PhD dia. Kadang duduk dengar hari dia mengajar tu makcik pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Okey ke ustaz? Ustaz tu nak kata tak okey pun tak gamak. Oh ya, baik. Boleh dah tu, boleh dah. Pasal kalau ustaz tu perbetul dia seorang, habis rancangan tu 4 kali pun tak boleh selesai. Janji betul sudahlah. Nak betul huruf sebutir-sebutir, nak betul suara bagi ejah bagi elok, bukan jenis macam komputer tekan-tekan butang ni, bukan macam PA system tekan-tekan naik tekan-tekan turun. Suara ni anugerah Allah. Maka imam bacaan dia mesti betul, makmum pun bacaan mesti betul walau tak sedap. Faham? Kalau syarat semua suara sedap baru boleh jadi imam. Dah kalau tak ada imam, tinggal kita suara serak-serak. Baik dah. Serak-serak. Bismillahirrahmanirrahim. Okey tu, betul. Kalau sedap tak betul buat guna Alhamdulillah. Petangkak tu bolang kolah. Petangkak dia bolang kolah. Sampai biar dia duduk dalam kolah tu, kejam pula. Allah tu. Bagi dia sedap. Balik. Harap suara dia sedap, baca tak betul. Imam bacaan kena betul, pemimpin kena betul. Nabi orang yang betul, orang yang benar. Bawa balik semayang, maka semayang ni semua orang ikut. Tu imam angkat takbir, Allahu Akbar, semua ikut Allahu Akbar. Bila imam terbatal, kita kena ganti. Pemimpin mati, ada pilihan raya kecil. Tidak? Pemimpin kena saman, langgar SOP, hilang jawatan, kena ganti orang baru. Betul tak?
Imam terbatal wuduk, orang lain ganti. Kalau tak terbatal tapi imam rokok, seluar dia, kain dia koyak sikit ya, besar pinggan, keluar dengan pokok jering, akak-akak jering semua terkeluar habis. Pak Long hak belakang ni merangkak pergi tengok, betul dah ni. Dia pusing tanya orang sebelah, betul weh, betul. Tak payah tanya lah Pak Long, bangkit pergi tepi tok imam tu, ganti sembahyang dah. Jadi ni tugas imam, tugas makmum menegur. Hatta dalam solat boleh tegur pemimpin, apatah lagi di lapangan lagi boleh tegur. Pemimpin masyarakat kena bersedia ditegur kalau buat benda bertentangan dengan syariat. Kalau dalam solat pun boleh bercakap, tegur. Yang orang lelaki je boleh cakap. Yang ada kuliah duha muslimat kan, ada ustazah ajak fiqh, hak seorang tu ustazah Nurul Aiman, ada seorang itu lupa nama, pakai cermin mata, tengok kat skrin tu lah tadi. Saya pusing masjid tengok ada apa di masjid dia ni. Pusing tengok kutipan bulanan berapa kan. Yang paling syok masjid ni ada ni makcik-makcik rela. Kemah tahniah dan terima kasih. Moga pahala kita semayang malam ni, pahala kita mengaji malam ni, Allah bagi dekat makcik 2 orang hak duk jaga parking kereta tu, mudah kat urusan. Tu ya, makcik ke pakcik tu? Rasa macam makcik 2 orang pakai tudung ni. Nak ambil gambar, rasa macam bini orang tak edit. Lelaki dia marah pula. Tak apa ambil gambar bini aku. Tak edit ambil. Tapi kalau nak darah orang pun tak ambil. Ustaz baik mana buat perangai aku tu. Maka Nabi SAW bawa balik sembahyang. Kerana sembahyang itu menyebabkan kita benci kepada benda jahat. Ni Ramadan ni bulan ibadat. La kena mula dah baca Quran. Kalau la tak mula, Ramadan baru nak mula. Bila nak jadi? La kena mula sedekah dah sebelum sampai Ramadan. Jangan tunggu hari pertama Ramadan. Masuk jam maghrib petang 29 Syaban tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk jam maghrib baru nak derma. Derma la ni. Bulan Rejab ni nak habis bulan Rejab. Masuk bulan Syaban. Jadi bulan Isra' dan Mi'raj ni nak habaq dekat kita bahawa Nabi Allah Ta'ala bawa berjalan pi jauh, buat balik semayang. Dalam perjalanan itu Nabi melihat berbagai perkara. Sebelum Nabi pi mula-mula tu, kita tak mau cerita detail naik apa duk dengar lalu dah. Nabi bila Allah nak bawa Nabi pi berjalan tu, Allah hantar malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan disebut dalam wa ma'ahum malaikatun akhar, ada lagi malaikat yang lain bersama dengan mereka. Mai ambil Nabi, belah daripada bawah tulang tengkok Nabi ni sampai ke perut. Dalam riwayat lain mengatakan Nabi duduk tidur dalam rumah Ummu Hani. Siapa pergi haji tahun ni, boleh pergi haji tahun ni, masuk dalam Masjidil Haram, pi dekat pintu nombor 1, masuk, turun bawah, ambil kiri, cari tiang ada bentuk lekuk. Itu tiang Ummu Hani, rumah Ummu Hani. Dia tak bulat macam ni tiang tu. Dia lekuk. Dia duduk dekat binaan yang bata merah tu. Tiang tu dikatakan tapak rumah Ummu Hani, sepupu Nabi. Nabi tidur di situ. Malaikat mai ambil dan Isra' Mi'rajkan Nabi dari situ. Ada riwayat kata Nabi tidur dalam hijr. Bersebelahan Nabi itu ada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, sebelah Nabi lagi ada Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Ada 2 riwayat. Ala kulli hal, Nabi bermula daripada masjid ke masjid. Mula perjalanan Nabi dari masjid ke masjid. Mana Nabi ni hidup dia dengan masjid tak pisah. Tuan-tuan kalau travel mana, pilah masjid. Asal pergi travel dia tak mayang masjid. Duk pisah semayang di masjid ni, tiba-tiba pergi travel tak mayang di masjid. Nabi travel dari masjid ke masjid. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Sampai ke Eropah malam ni. Pergi orang. Tak habaq kita lajak. Kena tangkap ramai-ramai satu masjid. Duk penjara lo start ramai-ramai malam ni. Pasal apa? Kuliah lajak. Mula daripada masjid sampai ke masjid.
Nampak perjalanan Isra'. Isra' ni daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Mi'raj daripada situ naik ke langit. Dalam tu Allah tunjuk pelbagai kisah kepada Nabi SAW. Antaranya waktu Nabi SAW mula-mula nak naik, nak diangkat naik, nak naik ke langit tu, malaikat Jibril bawa mai satu orang, satu ekor makhluk Allah namanya Burak. Burak ni dia warna putih, dia ada sayap. Dia besar daripada kaldai, kecil daripada baral. Baral ni dia kahwin dengan kuda, kahwin dengan kaldai, dapat baral. Dia duduk tak diam, pi kiri, pi kanan, pi kiri, pi kanan, duduk tak diam. Maka malaikat Jibril kata dekat dia, ala tastahi ya Burak. Hei Burak, hang tak malu ke? Ha? Tak malu ke duduk diam ni? Habis kurang gitulah. Duduk diam ni. Nak darah apa ni? Tetamu main rumah gelak dalam bilik. Nak darah apa ni? Duk main TikTok. Anak darah duk main handset dalam bilik. Mak tak tahu apa. Tak malu ke? Burak, tak malu ke? Fa wallahi ma rakibaka khalqun akrama 'ala Allah minhu. Wahai Burak, demi Allah, kata malaikat Jibril, tak ada orang yang lagi mulia di sisi Allah daripada Muhammad ni. Hak akan naik belakang hang. Hak nak naik belakang hang ni, orang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Senyap terus. Kalau binatang boleh senyap dengar nama Nabi, binatang kagum dengan Nabi, Burak dengar cakap sebab itu Nabi, takkan kita orang duduk di Al-Ustaz tak mau dengar cakap Nabi? Tak malu kat binatang? Tak malu? Kita janji dengan Nabi, janji dengan Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Janji dengan Allah dalam semayang duk habang ni, keluar semayang langgar juga. Nabi pernah lalu Nabi jumpa seekor binatang nama dia kijang, kena ikat. Kijang tu kata kat Nabi, ya Rasulullah, lepaskan aku ada anak nak balik menyusu Ustaz. Nanti aku main balik, hang ikat aku balik. Nabi kata, kamu ni barang orang, aku tak boleh lepas barang orang. Dia kata, ya Rasulullah, aku janji dengan kamu. Kijang cakap Arab dengan Nabi, ya Rasulullah, aku janji dengan engkau lepaskan aku susukan anak aku, dan aku akan datang semula, dan engkau ikatlah aku kembali. Nabi lepaskan, dan binatang tu balik ke tempat dia, nyusu anak dia, mai balik sebab dia kena buru semalam, kena tangkap. Ikat. Binatang pun tepati janji dengan Nabi SAW. Kalau ada orang Islam yang langgar Nabi SAW, lebih teruk daripada binatang. Pasal binatang pun dengar cakap Nabi. Bukit Uhud, Nabi kata, hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Bukit ni sayangkan aku sayangkan dia cintakan kami cintakan dia. Ada Pak Long seorang tu, umur 72, bini 72, dia 84. Panggil bini dia sayang. Masuk kedai ya, sayang nak makan apa sayang? Kita pun heran tu, umur 84, bini 73, 72, panggil sayang. Saya tanya, Pak Long, hebatlah Tok Wan ni, umur 84 boleh panggil sayang. Apa petua dia? Dia kata, tak ada petua apa. Kalau tak ada petua, tak boleh amal lah sampai 84. Tak malu depan orang panggil, sayang, makan sini sayang, dengan abang kat sini. Hui, pasal apa? Apa petua dah? Tak ada petua. Cuma Tok Wan ni nak abang kat hang, jangan cerita kat siapa. Tok hang terutama hang dengan abang. Tok Wan ni lupa nama Tok hang tu. Jadi bila Tok Wan lupa nama Tok hang ni, kau panggil sayang. Bini dia nama Ramlah, mati aksiden. Orang main habak, ni Ramlah aksiden. Dia buat tak tahu. Dia tak tahu nama bini dia. Kacau juga. Jadi kalau suami dia panggil sayang tu, cuba cek balik, dia ingat tak nama kita? Sekali balik tanya, bang habak, yang ni nama apa? Kerana lama sangat menikah. Duk panggil mok hang, tok hang, lupa. Nabi SAW bukit sayang dekat Nabi. Batang tamar yang Nabi duk sanak dalam masjid tu, bila Nabi ditawarkan oleh para sahabat untuk bina mimbar daripada pokok torfa. Pokok torfa ni ada di kota Madinah sampai hari ni. Pokok torfa itu unta duk makan.
pokok torfa. Saya ada kayu pokok torfa tu. Syekh Abdul Aziz Ka'ki, pemilik Museum Al-Munawwarah, hadiah dekat saya kayu tu. Dia buh dalam satu bekas tu, dia ada tulis hadis Nabi SAW dalam Sahih Al-Bukhari, bahawa mimbar Nabi dibuat daripada kayu yang jenis tu. Bukan kayu tu kayu hak duk di mimbar Nabi dia bagi kat saya, tak. Kayu yang sama jenis, sama pokok. Dan pokok tu ada ya di Madinah hari ni pun. Jadi bila Nabi dah duduk di atas mimbar tu, Nabi tinggal lah tempat Nabi duduk sandak tu. Pokok kurma kering kontang pun teriak teringat kat Nabi. Takkan kita ni hati duk lembut ni tak boleh ingat dekat Nabi SAW. Kalau Nabi telah dihina oleh orang-orang Quraisy, bobor tai atas kepala. Nabi pernah dikepung 3 tahun, tak ada makan, tak ada minum. 3 tahun. Nabi pernah patah gigi ni, gigi depan. Lepas tu gigi taring ni, sebelah gigi taring. Nabi patah gigi dan Nabi jatuh dalam lubang. Depa lempak batu kat Nabi dalam perang Uhud. Ni berdarah. Topi yang Nabi pakai itu pecah, besi tusuk dalam kepala Nabi SAW. Lutut Nabi berdarah. Sahabat bawa Nabi pi ke Bukit Uhud. Nabi singgah solat mayang asar di situ. Sayyidina Abu Bakar cuci darah Nabi dengan Sayyidah Aisyah, cuci apa semua. Mai sahabat Nabi Abu Ubaidah Al-Jarrah dan sebagainya, mai tolong Nabi. Sahabat kata ifsahu, buka bagi luah. Nabi nak sembahyang. Maka di situ dibina satu masjid, nama dia Masjidil Fasah. Ada sampai hari ni, tapi masjid tu dah tinggal batu rendah-rendah dah. Orang sekitar tu letak lumbuk sampah depan tu. Sedih tengok. Nabi sembahyang asar dalam keadaan Nabi luka lepas perang Uhud. Balik daripada perang Uhud, Abdullah bin Ubay dengan orang Yahudi kata apa kat Nabi? Depa kan pergi perang dengan Nabi. 1000 orang sampai sekat jalan. 300 patah balik. Tinggal 700. Hak 300 ni pokok munafik ni bila tahu kata Nabi cedera parah, Sayyidina Hamzah yang kerah itu terbunuh ataupun syahid. Kita panggil syahid, depa kata bunuh. Kita kata beliau syahid dalam medan Uhud. Sahabat-sahabat Nabi yang lain syahid, ada yang cedera parah. Balik Madinah, depa ejek Nabi. Nabi balik petang Sabtu, depa ejek Nabi. Menang lah. Macam kita pergi tengok bola, pergi tengok di Johor, kalah. Bukan kalah, Kedah memang 0-2 IC kita, relax kan. Jangan takut. Menjok 0-2, kalau 0-6, 0-7 jenuh kita malam tu. Balik duit ejek Nabi. Menang lah. Tapi perang tak apa, tengok kami relax lah. Gagah duk pergi sangat, duduk kata dah. Amboi. Kalau kita dengar panas tu. Hina Nabi sampai tak tu. Nabi balik, Nabi semayang imam maghrib di masjid. Balik perang, gigi patah, jadi imam ni. Mayang isyak jadi imam. Besok subuh Nabi jadi imam. Lepas mayang subuh hari Ahad, Nabi kata apa? Yang berperang dengan aku kemarin semua keluar semula berperang. Kita ligan orang-orang kafir Quraisy yang menyambut kemenangan mereka dalam perang Uhud. Mereka duk seronok di tengah jalan minum arak. Jom kita pergi perang sekali lagi dengan mereka. Nabi nak ajak repeat balik. Sahabat-sahabat ni yang luka-luka ni keluar balik pergi perang dengan Nabi. Bila orang kafir Quraisy tahu dekat perang dengan kawasan Sahraul Asad, mereka lari bertempiaran balik ke kota Madinah, ke kota Makkah Al-Mukarramah. Ni Nabi, walau dihina, walau dihimpit, walau disiksa, Nabi tetap teruskan dakwah. Takkan kita ada al-ustaz ni, orang tak halang kita semayang, kita tak semayang. Anak-anak kita dengan baju ketatnya, jadi pengantinnya baju ketat. Tak semayang zuhur, tak semayang asar, petang pergi dekat Gunung Kayang, tangkap gambar matahari turun. Buat gambar day belaga day, hidung belaga hidung, matahari duduk tengah-tengah, buh dalam Facebook, friend dengan Tok Bilal. Tok Bilal bini mati 8 hari dah. Tengok save gambar. Tok Bilal kata, andai dapat ku undurkan putaran dunia. Teringat kat maklum. Kan? Loklah asal menikah ya pakai ketat. Tak tahu ustaz pergi sewa apa bagi lagu tu, pakai air lekong mayang tu. Ni dok make up tebal-tebal, bulu mata ni panjang tisu ni.
Kira duduk sehari kat rumah kenduri tu, bawah ni putih, atas ni hitam. Jadi macam pelak motor dah. Separuh putih, bawah ni hitam. Nak tengok orang pun tu. Bulu mata apa sampai panjang sampai tengah tu. Buh bedak sampai beretang macam bendang merekah mesin kemarau. Merekah. Keluarlah duk main duk tayang kat orang. Ha, buh inai ni sampai ke atas ni. Habis hang terjun dalam besen dah inai tu. Handuk lah tu, bangkit-bangkit merah dengan muka-muka. Habis tayang kat orang, boh dalam Facebook, boh dalam Instagram, buat story dekat IG dia. Habis hari orang dah. Ingat dia seorang kahwin, orang lain kahwin lama kita buat gitu. Kahwin lah, kahwin tu sunnah, jangan punahkan dia. Jangan hilangkan sunnah. Habis duit puluh ribu, tiba-tiba tak ada pahala, rugi. Buat majlis dalam Covid ni. Patutnya majlis kenduri tu bukan takat patuh SOP, tapi juga patuh syariat Allah Ta'ala. Ni dah patuh SOP, cek tek, lagu jalan, lagu kat belakang. Ning 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 ning. Tu imam pun, wih, tambah lagi apa? Rasa lapar. Tadi nak balik lah. Ya, rasa lapar. Boleh lagu sedap. Tok Imam pun nak dengar di rumah malu. Bagi bini kata, takkan Tok Imam dengar lagu. Dia main rumah kenduri peluang. Bayar duit dekat DJ 5 DJ, bukan DJ minta maaf. Tarik balik. Ha. Bayar duit 500, 600, kadang 1000 suruh main pasang lagu riuh rendah dalam kenduri kita. Kenduri apa riuh rendah ni? Sunyikan kenduri tu, orang nak menyembang. Lah kan jarak 1 meter. Ni pasang lagu yang derah ni. Oh Fatimah, gadis ayu. Kita hari mak, hang duk mana? Hah? Aku duk lo tak dengar lo derah ni. Makan balik. Kenduri kan silaturahim. Jamu orang makan, dapat pahala, dapat erat silaturahim. Senyapkan rumah kenduri. Senyap, tak payah muzik-muzik. Nasyid ke, Quran ke, apa ke, tak payah. Senyap. Ustaz, kena ada sikit ustaz muzik. Awak hang makan tengah hari di rumah hang pasang lagu. Ha? Buat jamaah di masjid awak tak boleh lagu. Boh ha? Dia ingat rumah dia seorang mesti pasang lagu. Kadang-kadang kita naik kereta, bayar duit minyak sampai RM30, tol bayar kat RM10, mai kenduri rumah dia pasang lagu. Duk tengok dalam kad kenduri, tak ada tulis lagu karaoke apa semua pun. Tengok 3-4 kali. Ni ada seorang cikgu tu dia panggil saya. Duk baik dengan dia lah, dia panggil kita pergi kuliah di sekolah dia, motivasi kat anak-anak pelajar dia. Kita pun pi lah pasal dia duk baik dengan kita. Sampai lagu. Gila-gila punya lagu. Ketang ketung. Sudah. Anak saya turun lah. Saya tak naik balik. Saya ambil kad dia yang dia hantar tu. Tentatif program makan. Tak ada pula. Dia habaq menu dia lagu semua. Kita patah balik. Pergi kenduri satu lagi. Ada juga lagu. Lapar ni. Tolak 2 kenduri nak talar pergi tangan lah. Saya unduk juga. Unduk dia nampak. Ustaz! Dia pun habaq kat DJ lagi. DJ. Dia habaq kata DJ. Padang. Ustaz. Hak tadi duk bunyi lagu. Kan? Sayang. Semua orang makan terangkat kan. Duk dengar ni. Elok dengar aja kita main tu. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi. Gengen pengantin tengah duk tepuk tangan. Tak. Nas'aluka yang angkat sini pula. Doa dandan. Pasal apa? Ustaz mai. Selagi ustaz balik, pasang balik. Rugi. Rumah kenduri bayar mahal-mahal. Panggil orang mengata, jaga SOP-nya, keluar duit macam-macam. Tiba-tiba kenduri tak ada pahala. Pasal apa? Pasal langgar syariat Allah Ta'ala. Ya. Saya cadangkan kenduri lepas ni senyap. Tak payah ada nasyid, tak payah ada apa. Diam terus. Duit hang nak beli, nak sewa-sewa tu, mebohlah tabung masjid. Saya ada bajet 500 Ustaz nak untuk DJ ni. Bubuh dalam tu 500. Niat sedekah kat masjid. Lagi bagus daripada pasang lagu hak mampu mengapu. Kalau nasyid pun hinggap pun tak boleh nak ni. Kita masuk nak makan salatullah salamullah ala taha rasulillah.
masuk orang kenal dah, gedegang. Memang puji Nabi, tapi kita nak makan apa? Tak masuk. Makan tu tak kenyang. Kita ada persembahan qasidah lebih kurang 15 minit. Mohon maaf pada hadirin kerana kita sambut pengantin dengan qasidah. Boleh gagah hari dia hantar daripada pukul 10 pagi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sampai pukul 8 malam. Sampai orang kata balik lah oi. Tak balik kau. Panggil TMB potong karan baru balik. Tapi orang tak boleh lena. Jadi bukan tak boleh, tapi bagi kena cara. Kadang lemah lah pergi kenuri gitu. Dia tahu ustaz seorang ya. Dah kadang-kadang kita lemah, tak boleh nak menyembang. Baik, 9:21 dah. Last sekali kesimpulan. Isra' dan Mi'raj ni Allah tunjuk dekat Nabi macam-macam benda ghaib. Dalam syurga ni banyak orang ni, dalam neraka banyak orang perempuan. Bukanlah kata semua orang perempuan, tapi banyak. Sebab apa? Orang perempuan ni dia payah jaga mulut. Bukti dia payah jaga mulut, bila dia teriak dia tutup mulut. Maklum kalau teriak, makcik kalau teriak tutup mulut ke tutup mata? Orang lelaki kalau teriak dia tutup mata. Perempuan tak? Perempuan kalau kata dia teriak tu perempuan, pasal mulut dia jahat. Dia tutup mulut dah. Orang lelaki kalau raya, tengok anak lelaki kalau merajuk, dia tutup mata, pasal mata dia jahat. Tengok perempuan lalu lah. Tu Bilal tengah azan pun lupa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buka mata tengok perempuan. Allah. Lupa. Tengok main. Atuk Imam pun kena jadi tak? Dah baca silap, tarawih duk laju kan. Wala antum abiduna ma wala na'budu ma abattum wala antum abiduna ma abudu wala na'budu ma abattum. Atuk Imam kata kunci kereta tok tang mana tadi? Masa makcik rela tu tolak pi tepi tu kereta je nak. Duk gagal tak jumpa dia. Wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abattum. Lama duk cari tak jumpa Lama cari tak jumpa. Tak tahu orang belakang pun tak tegur. Siapa pun tak tegur. Maklum di belakang. Lakum dinukum. Dan tu Imam gigit jari. Leha mai. Jangan buat main. Tu Imam pun kalau kena karan dia jalan. Tak payah duk tegur lah. Maklum duk diam tu dah. Biar depan ni. Ni haduk belakang-belakang tu Imam ni kena kemah lagi. Tu Imam lupa surah pendek tegur. Tegur. Lakum dinukum. Ni tak tahu tengok. Salah. Batas mayang. Tok Imam terkentut. Tok Imam pusing belakang. Tunjuk Tok Bilal naik. Tok Bilal dia tunduk. Tok Imam tunjuk gawai masjid. Orang lain duduk berdiri duk tengok. Lah kali mubarakah satu masjid. Kacau kepala. Jadi kita ni dah duduk dekat-dekat dengan Ramadan. InsyaAllah sempena Isra' dan Mi'raj kali ni Allah tunjuk kat Nabi macam-macam. Dalam neraka ramai perempuan. Allah tunjuk ada yang makan daging busuk, ada yang rasuah dan sebagainya. Semua Allah tunjuk. Mudah-mudahan kita terpelihara daripada dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Nabi SAW. InsyaAllah jemaah yang ada di Masjid Ubudiyah ini sentiasa dipelihara oleh Allah Ta'ala. Matinya kita dalam iman, matinya kita dalam kebaikan, insyaAllah. Mohon maaf atas kekasaran bahasa yang saya gunakan. Saya pun tak sangka ramai sampai tahun ni. Kata imam sembahyang biasa pun 150 orang. Tahniah, masjid kecil, surau tempat kecil, parking susah, tapi orang ramai. Tandanya apa? Ada rahmat, ada berkat dalam masjid ni. Masjid besar kadang orang tak mau main, masjid kecil orang nak main. Kenapa? Bukan sebab tu imam, bukan sebab jawatan kuasa, sebab rahmat Allah banyak dalam masjid ni. Orang rasa nak main.
Maka ini satu nikmat yang tuan-tuan kena doa supaya berkekalan benda ni dalam qaryah kita, dalam kampung kita, insya-Allah. Jadi yang baik itu daripada Allah. Kalau yang saya sebut terkasak bahasa, ada yang terasa hati, padan muka, ada rezeki kita jumpa lagi. Ibu-ibu, ayah-ayah boleh tengok di Facebook Ma'had Al-Iman Li'ulumil Quran. Kita ada pelajar lebih kurang 500 orang. Kita baru operasi ni tahun yang keempat. Jadi tahun lepas operasi SAT saja. Tahun ni baru mula. Alhamdulillah. Ma'had kami ni berhadapan Unisham Kuala Ketir. Jadi bolehlah tengok dalam Facebook tu, antara ejen zakat negeri Kedah yang terbanyak orang sumbang zakat. Alhamdulillah, pembangunan pun berjalan dengan baik. Kita sedang usaha lagi untuk bina bangunan yang lebih besar, iaitu dewan dan juga bangunan untuk kelas dan pentadbiran. Jadi tuan-tuan boleh pergi tengok sendiri perkembangan dia, keliling dia Tasik. Pergi tengok, insya-Allah. Pergi tengok, mudah-mudahanlah Allah beri kebaikan. Macam bulan 1 baru ni kami tak ambil yuran. Waris tak ada duit. Anak main sekolah PKP. Nak suruh balik, mak pak kata tak payah balik. Kita buat surat dekat polis, Jabat Agama kata kalau dah duduk di sekolah jalan terus, jaga SOP. Buat surat polis Kuala Ketir sokong, depa pemain tengok, okey, kita jalan. Tingkatan 1 jalan. Habis PKP baru ni, PKPB, pelajar 2, 3, 4 semua pakat main lah. Alhamdulillah, yang duduk di asrama peringkat menengah, peringkat rendah depa berulang. Darjah 1 sampai tingkatan 5 mengaji di Ma'had kami. Tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Kami banyak pengajian dalam bahasa Arab. Banyak anak-anak hari-hari dengar Arab, kena cakap Arab. Hari-hari kita ada guru daripada Arab. Mudah-mudahan ada manfaat untuk anak-anak kita dan guru-guru Melayu yang belajar, yang mengajar di situ. Jadi pilah ziarah tengok. Macam bulan 1 kita ambil yuran. Jadi ada hamba Allah mai bagi duit 50,000 cash. Dia kata, ustaz, macam rungsing rungsing serabut lah. Sehari-sehari masak makan 1,400, 1,600 sehari masak. Kos masak. Kalau 10 hari dah 15,000. Budak-budak tak bayar yuran, nak baik mana? Satu orang makcik ni dia bank in 50,000. Tu rezeki untuk orang mengaji agama. InsyaAllah kita ambillah peluang, bantulah orang-orang soleh dalam kampung kita, dalam qaryah kita, anak-anak yang mengaji dalam kawasan kita. Tengok keliling kita dulu, InsyaAllah Allah tambah rezeki kita. Jadi minta maaf banyak-banyak sekali lagi atas salah silap yang telah saya lakukan dalam program pada malam ini. Terima kasih pada ayah-ayah, ibu-ibu yang hadir. Hanya Allah yang akan membalas segala kebaikan yang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna. Allahumma la tuzhib barakata 'ulumihim 'anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.